الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita mulakan kuliah kita pada malam ni dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ni kita masih diberi peluang untuk bersama dalam majlis ilmu. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid Kampung Sungai Soi. Bila saya tengok petang tadi tajuk-tajuk yang pernah saya kuliah di sini, saya ingat ni first masjid di Kuantan saya pergi kuliah pada tahun 2019 bermulanya. Sebelum tu memang saya tak pernah mana-mana masjid. Jadi dengan kerjasama daripada Ustaz Zuhaidi, maka saya tengok balik apa tajuk yang belum lagi di cover daripada hampir 35 tajuk selama 5 tahun. Maka saya pilih tajuk ni, Hakikat Ilmu Laduni, mana dari Allah, mana dari syaitan. Sebabnya tajuk ni saya fikir belum ada lagi. Saya refer poster yang saya pernah buat, tak ada lagi tajuk ni. Dan saya fikir tajuk ni penting sebab semalam masa saya menyampaikan ceramah di Universitas untuk majlis kebajikan dan sukan staf-staf kerajaan negeri Pahang. Dalam sesi soal jawab tu ada, lepas habis sesi bersama tu, masa saya duduk minum, ada seorang ni datang. Dia kata dia tak puas hatilah dengan apa yang saya sampaikan, terutamanya dari sudut dia kata mana boleh kata tak boleh bunuh jin, tak boleh dapat ilmu laduni. Dan dia kata dia ni belajar ilmu ni daripada guru di Wali Allah dekat Rompin. Jadi saya rasa pentinglah untuk saya terangkan apakah syarat-syarat ataupun apakah kriteria yang kita boleh gunakan untuk membezakan antara ilmu laduni yang diperolehi daripada Allah Ta'ala dan ilmu laduni yang mana didalangi oleh syaitan. Sebab ramai banyak akhir zaman ini orang terpedaya dengan benda ni. Di area Tanjung Lumpur, Sungai Soi, area Pak Mahat ni, sebenarnya saya ada menerima laporan ada satu amalan atau ajaran dipanggil lenyak makrifat. Kalau Ustaz Zaidi ataupun jemaah yang ada maklumat ni, tolong maklum pada saya lah. Lenyak makrifat ni dikata lebih tinggi daripada ilmu makrifat. Kan orang kata belajar ilmu syariat, kemudian tarikat, kemudian hakikat makrifat. Lepas makrifat ni ada lagi satu ilmu dipanggil lenyak makrifat, yang mana lenyak makrifat ni membolehkan orang tu, dia kata sampai tahap macam ni lah dicerita umpamaannya, kita tak payah pergi solat berjemaah sebab kita kat rumah boleh berjemaah walaupun kita solat seorang. Macam mana? Sebab kita dalam roh kita ni ada Allah Ta'ala. Roh kita tu Allah Ta'ala, dan jasad kita ni, batin tu Allah Ta'ala. Jasad kita, fizikal ni adalah diri kita. Jadi bila kita solat seorang, kita sebenarnya sedang berimamkan Allah Ta'ala. Allah jadi imam, kita jadi makmum. Sampai tahap macam tu. Ada sampai satu tahap tak payah solat pun. Dia rasa memang macam tu lah. Orang yang belajar ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu yang bersifat rohaniah ni, kalau tidak dibimbing betul-betul, boleh tersesat sehingga
menjadi syirik, mensyirikkan Allah Ta'ala dan menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi tajuk pada malam ni ialah hakikat ilmu laduni. Ilmu laduni ni memang ada, memang ada. Dalam Quran pun Allah sebut wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya, iaitu Khidir ini, suatu ilmu yang langsung dari kami, direct pada kami. Sebab tu laduni ni maksudnya ilmu yang direct terus daripada Allah Ta'ala. Dia tak belajar melalui guru-guru di sekolah, di pondok, di madrasah, tak ada. Dia direct Allah Ta'ala bagi. Jadi kita nak tahu kalau seseorang itu dikurniakan ilmu laduni, mana satu dari Allah Ta'ala, dan kebanyakan orang yang mengaku dapat laduni ni, dia sebenarnya dapat laduni daripada syaitan. Itu yang kita risau. Jadi antara rujukan utama dalam bab laduni ni, kalau kita nak tahu betul tak orang tu yang mengaku dapat ilmu laduni betul atau tidak, maka kita lihat dalam surah Al-Kahfi ada panduan dia, iaitu daripada ayat ke-60 hingga ayat ke-83 tak silap saya. Dalam surah Al-Kahfi ni, dalam ayat 60 ni hingga 83 ni, Allah secara khusus menceritakan kisah Nabi Musa yang nak belajar ilmu laduni daripada Nabi Khidir. Sebab bila Bani Israel tanya pada Nabi Musa, wahai Musa, ada tak orang yang lebih alim daripada engkau? Kata Nabi Musa, tak ada dah, aku orang paling alim. Maka lalu Allah tegur, Allah kata sebenarnya ada hamba aku yang aku bagi ilmu khas direct daripada aku kepada dia. Maka Nabi Musa kata, ya Allah, kalau gitu aku nak belajar ilmu tu daripada dia. Jadi dalam kisah ni ayat ini ada 6 panduan. Kalau kita tengok orang ni yang dia mengaku dia ni dapat laduni betul ke tidak, kita tengok ada tak 6 perkara ni. Yang pertama sekali ialah kembara yang jauh, kembara yang jauh, surah Al-Kahfi ayat ke-60. Yang kedua, panduan bimbingan dari Allah Ta'ala, Al-Kahfi ayat 61 hingga 64. Yang ketiga, sifat kehambaan penerima ilmu laduni itu, Al-Kahfi ayat 65. Yang keempat, dugaan dan bebanan yang berat bagi orang yang terima ilmu laduni, Al-Kahfi ayat 66 hingga 69. Yang kelima, syarat pelik tapi paling penting bagi orang yang terima laduni ini, Al-Kahfi ayat 70. Dan rahsia 3 peristiwa aneh, Al-Kahfi ayat 71 hingga 77 dan hinggalah 83. Baik, kita pergi satu demi satu. Yang pertama sekali, dalam surah Al-Kahfi ni ayat ke-60, Allah Ta'ala berfirman, bila Nabi Musa kata, ya Allah, aku nak belajar dengan orang ni, boleh ke tidak? Maka berkata Nabi Musa, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah peristiwa ketika berkata Nabi Musa kepada temannya, iaitu Yusha bin Nun, kata Nabi Musa, la abrah, aku tak akan berhenti, aku nak berjalan ini, nak cari manusia bernama Khidir ini, dan aku tak akan berhenti sehinggalah aku sampai ke pertemuan dua laut. Sebab Allah kata, kalau kamu nak betul nak jumpa Nabi Khidir, pergi jalan sampailah kamu jumpa pertemuan dua laut. Au amdiyah hukubah, atau aku akan terus berjalan bertahun-tahun kalau aku tak jumpa. Maknanya nak katakan bahawa orang nak dapat ilmu laduni ni perlu melalui satu perjalanan yang bertempoh, yang ada masa. Bukannya hari ni belajar, esok terus dapat ilmu laduni. Sebabnya ada dulu kisah seorang Bilal di satu daerah di Pahang ni, kita pernah panggil dia dalam jawatan kuasa pemurnian akidah. Sebab apa? Dia belajar satu ilmu di KL daripada seorang guru dalam satu kursus. Dia dapat ilmu tu, dia balik kampung, balik ke Marat, dia bubat orang, dia baca satu ayat, Jibril datang. Hebat tak hebat, dia baca ayat ni, Jibril datang untuk bersama-sama dia merawat pesakit. Jadi dia kata dia dapat ilmu laduni daripada malaikat. Bila kita tanya berapa lama ustaz belajar, dia kata sehari je belajar, hari ni belajar, esok tu dapat. Jadi kalaulah ada orang mengaku dia dapat laduni sedangkan dia tidak melalui satu tempoh perjalanan yang panjang, maka dakwaan itu kita kena lihat betul atau tidak. Sebab kata ulama, Nabi Musa dia mengembara secara zahir, berjalan sampai pertemuan dua laut. Sedangkan bagi seorang manusia biasa macam kita nak dapat laduni, perlu melalui satu kembara rohani. Mana kembara rohani ini
perjalanan rohani ni mesti dibimbing oleh seorang guru. Tak boleh dia tiba-tiba dapat, oh malaikat ajar aku dapat ilham, aku dapat mimpi, aku dapat tu, dapat ni. Itu benda yang tak tepat. Sebab Nabi Musa seorang Nabi yang bukan setakat Nabi biasa, Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi tak ramai, ada 4 orang. Jadi 5 orang. Jadi Nabi Musa salah seorang yang dapat gelaran Ulul Azmi, orang yang mempunyai kekuatan jiwa, pun masih perlu melalui satu perjalanan yang memenatkan dia. Jadi sebab itulah tak betul lah kalau orang kata dapat ilmu laduni direct, tiba-tiba didatangi oleh orang tua berjubah putih mengajar dia ilmu tersebut. Baik, itu yang pertama. Syarat pertama, kembara rohani yang jauh. Yang kedua, panduan atau bimbingan dari Allah Ta'ala. Nabi Musa AS bila nak berjalan kan, Allah kata jalanlah sampai jumpa pertemuan 2 laut. Lalu Nabi Musa tanya, macam mana aku nak tahu di mana pertemuan 2 laut tu? Sebab banyak kan, di Mesir tu laut banyak yang bertemu. Lalu Allah kata, kamu bawa 2 ekor, kamu bawalah beberapa ekor ikan yang sudah mati. Yang ikan kering lah, kalau gambarannya ikan kering, buat bekalan kamu dalam perjalanan. Sampai masa ikan itu, bila sampai di tempat berdiamnya Nabi Khidir ini, ikan yang mati ini akan hidup. Nah, ikan yang mati akan hidup. Jadi dalam peristiwa itu Nabi Musa berjalan dengan Yusha bin Nun sampai pertemuan satu tempat rehat, berhenti makan, tak jumpa lagi, berhenti bangun, jalan lagi, berhenti rehat, makan, jalan lagi, sampai satu masa di pertemuan 2 laut tu mereka tak perasan ni pertemuan 2 laut. Lalu Nabi Musa dan dengan Yusha bin Nun berhenti makan. Bila mereka berhenti makan dan lepas tu masih tak ada apa-apa berlaku, mereka berjalan sampailah satu tempat. Nabi Musa bagi tahu kepada Yusha bin Nun, penat lah, kita dah penat, nak berhenti, nak tidur. Yang minta maaf, masa dia sampai dekat pertemuan 2 laut tadi, Nabi Musa tertidur kat situ. Bila tertidur, dah bangun, jalan sampai satu tempat, Nabi Musa kata pada Yusha bin Nun, bawalah ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Bawalah makanan yang kita bawa, sebenarnya kita ni dah penat lah. Masa itulah Nabi Yusha kata, wahai Musa, qala ara'aita iz awayna ila as-sakhra. Ingat tak wahai Musa, masa kita berhenti sebelum ni dekat batu-batu sana tu, masa kamu tidur tu, aku melihat satu peristiwa pelik. Fa inni nasitul hut. Sesungguhnya aku lupa nak cerita pada kamu wahai Musa, ikan yang kita bawa tadi tiba-tiba hidup. Masa kamu tidur tu, tiba-tiba ikan tu hidup. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Dan tidaklah yang menyebabkan aku lupa kecuali syaitan. Kata ulama, sebenarnya kenapa ikan tu hidup? Sebab di situ berdiamnya Nabi Khidir. Nabi Khidir ni kenapa namanya Khidir? Sebab mengambil sempena, orang kata jubahnya hijau. Khidir ni, Khadirah ni maksudnya hijau lah, khadrah. Jadi ulama kata kalau Nabi Khidir ni duduk satu tempat yang tandus, yang kering kontang, duduk je akan tumbuh rumput. Sebab keberkatan yang ada pada baginda, hidup benda-benda yang mati. Jadi sebab itulah ikan tu hidup. Jadi begitulah keadaannya. Lalu Nabi Musa kata, qala zalika ma kunna nabri. Itulah yang kita nak, yang Allah suruh, itulah cari tempat yang mana ikan tu hidup. Mereka pun fartadda ala asarihima qasasa, lalu balik semula ke tempat tadi. Kata ulama, kenapa, apa simboliknya ikan ni hidup balik tempat tu ada Nabi Khidir? Orang yang dapat ilmu laduni perlu mendapat bimbingan, panduan dari guru yang mana hatinya boleh hidup. Hati yang dah mati ni, bila jumpa guru ni pasti hidup. Macam tu dah kisah Nabi Khidir. Ikan yang dah mati pun boleh hidup. Maka simboliknya seorang guru mursyid, memang Allah kurniakan satu kelebihan, dia boleh membimbing seorang anak murid sampailah rohani anak murid ni hidup balik. Kita semua sebenarnya jiwa kita mati. Sebab tu kadang-kadang bila orang baca Quran pun kita tak rasa apa. Sedangkan orang yang hatinya hidup, bila dengar je ayat-ayat Allah Ta'ala akan rasa gerung dalam hati. Jadi inilah
Syarat kedua, maknanya nak tahu orang ni betul tak dia kata dia dapat laduni, tanya guru dia siapa. Adakah gurunya seorang yang mursyid, ataupun gurunya makhluk yang gaib, ataupun gurunya orang-orang yang meninggalkan syariat, tak sembahyang, tak puasa. Jadi itu memang kena tinggalkan. Macam ajaran lenyap makrifat di kawasan ni lah. Saya tak tahu siapa yang ada, mungkin dekat sini ada amal. Tinggalkanlah ajaran lenyap makrifat. Sebab kebanyakan yang mengamal ilmu tu, dia sampai satu tahap dia kata aku dah sampai level Tuhan. Jadi buat apa Tuhan, sembah Tuhan. Tuan-tuan kena hati-hati. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, kalau betul orang tu mengaku dia dapat laduni, tengok syarat yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 65. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Allah Ta'ala kata apa? Bila Nabi Musa dengan Yusha bin Nun dah balik semula ke tempat batu yang mana ikan tu hidup, maka mereka dapati dekat situ, di celah-celah batu tu, seorang dari hamba-hamba kami yang kami kurniakan kepadanya rahmat, dan kami telah ajarkan sejenis ilmu, iaitu ilmu dari sisi kami disebut ladunna atau laduni. Jadi dalam ayat ni Allah kata abdan. Bila sebut abdan, Allah panggil seorang tu sebagai abdun ataupun hamba, itu memang cukup tinggi. Sebagaimana Allah panggil Nabi Muhammad kan, Allah beri gelaran Nabi Muhammad sebagai abdun. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, iaitu hamba aku ni, pada malam Isra Miraj. Maknanya Allah panggil Nabi Muhammad pun, manusia paling mulia pun, abdun. Jadi Nabi Khidir pun abdan. Maknanya bila abdan ni, sifat hamba, sifat kehambaan pada diri dia komplit. Syariatnya, tauhid akidahnya, tasawufnya memang lengkap. Mana orang ni, Nabi Khidir ni seorang yang menjaga syariat. Kalaulah orang tu mengaku dapat laduni tapi dia tak solat pakai niat, puasa pakai niat, kemudian dia kata kita ni antara dengan anak murid kan, yang ni berlaku di Basrah, ajaran lenyap makrifat ni sampai ke Basrah. Dia kata apa? Kita ni, Tok Guru ni dengan anak murid, kita ni tak ada apa-apa halangan. Sebab bila Tuhan sampai arah tahap ketuhanan, tak ada dah hukum hakam halal haram. Jadi isteri kamu isteri aku isteri kamu. Sampai tak macam tu berlaku sebab tu ajaran sesat ni tuan-tuan kena hati-hati. Dia kata dapat laduni tapi sebenarnya dia dapat ilmu tu daripada syaitan. Jadi sebab itu kena hati-hati. Kalau orang tu mengaku dapat laduni, cuba lihat sifat kehambaan, abdan, ada tak pada dia. Dia jaga tak solat, syariat, akidah dia macam mana. Sebab Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia pun tetap menunaikan solat sehingga akhir hayat. Kalau dia kata dia sampai tahap level lebih dari itu, maka itu bukan hamba Allah, tapi itu hamba syaitan. Yang keempat, syarat yang keempat ialah dugaan dan bebanan yang berat. Tuan-tuan, hadirin hadirat, Nabi Musa bila jumpa je Nabi Khidir, dia kata apa? Hal attabi'uka, boleh tak aku nak jumpa, nak ikut engkau wahai Khidir, an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, untuk engkau ajar kepada aku ilmu laduni yang Allah direct bagi pada kamu. Boleh tak nak ikut? Maka kata Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi ayat 68, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kamu tak akan dapat sabar dengan ilmu ni. Kamu tahu tak, ilmu ni sangat berat, dugaannya sangat berat. Lebih baik jangan. Tuan-tuan, sebab itulah kalau ada orang dikata dapat ilmu laduni, sebenarnya tuan-tuan kena tahu bahawa orang yang Allah bagi direct ilmu laduni, rahsia-rahsia Allah Ta'ala, sebenarnya sedang menanggung bebanan yang sangat berat. Contohlah tuan-tuan, kalau Agung panggil tuan-tuan ke istana, kata Haji, saya ni rahsia kerajaan, jangan bocorkan pada siapa-siapa. Dia beritahu satu rahsia. Tuan-tuan dapat rahsia tu, rasa apa? Adakah nak simpan? Kita memang kalau ikut tanggungjawab kita kena simpan, tapi kadang-kadang kita ni
suka bercerita tentang suatu benda yang bersifat special. Jadi dalam bab ni pun sama. Nabi Khidir kata, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Macam mana kau nak sabar tentang suatu perkara yang kau tak tahu? Sebab Nabi Khidir tahu, tapi Nabi Musa tak tahu. Jadi nak benda yang ditahu ni, kalau boleh nak simpan ni sangat susah, menanggung bebanan yang berat. Jadi kalau kita lihat orang ni yang dapat ilmu laduni, seorang yang jenis tidak amanah, jenis yang tidak menunaikan tanggungjawab, maka syarat itu sebenarnya dia telah langgar. Sebab tu tuan-tuan berdoalah supaya janganlah kita dapat laduni. Bahaya tuan-tuan. Antara ilmu laduni yang biasanya tergolong laduni ialah kasyaf. Kita tengok orang, tahu isi hati orang tu. Tengok orang ni, tahu apa yang dia fikirkan. Barang hilang, kita scan, tahu kat mana. Itu antara salah satu bentuk laduni. Jadi laduni tu ada yang Allah Ta'ala bagi, ada yang syaitan buat. Kebanyakan bomoh pawang dan juga uskun. Uskun ni istilahnya ustaz dukun. Seorang yang berperwatakan macam ustaz, tapi guna amalan tilik menilik. Dia melihat satu benda yang hilang tu, dia scan tu, itu adalah uskun. Jadi benda tu adalah benda laduni daripada syaitan. Yang laduni daripada Allah Ta'ala, suatu rahsia yang dia tak boleh nak ceritakan pada orang. Sebab itu Nabi Khidir, syarat kelima, dia kata pada Nabi Musa, qala fa inittaba'tani, wahai Musa, kalau kamu nak ikut aku, fala tas'alni, jangan tanya apa-apa. Jangan tanya apa-apa pada aku, an syai'in, tentang apa, suatu apa pun yang aku buat, hatta uhdisa laka minhu zikra, sehingga aku cerita pada kamu. Maksud terbaliknya ialah, aku tak nak cerita apa-apa kepada kamu wahai Musa tentang apa yang aku buat ni. Sebab bila Allah bagi satu kurniaan dan bentuk laduni pada aku tak nak cerita pada sesiapa, termasuk engkau wahai Musa. Jadi jangan tanya. Jadi syarat ni antara syarat yang paling nyata. Kalau tuan-tuan nak tengok orang ni laduni betul ke tidak, dia cerita ke orang tak apa dia dapat. Kalau dia jenis suka sebarkan, cerita dekat kedai kopi, cerita dekat masjid, dalam media sosial, dia dapat laduni, dia dapat tu dapat ni, ketahuilah itulah laduni daripada syaitan, bukan daripada Allah Ta'ala. Sebab sifat laduni, sifat hamba yang dapat ilmu laduni, dia tak akan cerita pada orang apa dia dapat. Itu syarat paling mudah nak tengok betul tak orang dia dapat laduni atau tidak. Macam kisah ada satu kes baru ni masa PKP, seorang pelajar IPT, dia belajar, dia buka laman web daripada Indonesia, yang mana laman web tu dia mengiklankan nak buka hijab, nak dapat kasyaf, nak dapat laduni, dia kena bayar RM80 lebih. So dia bayar online, belajar secara online. Orang tu bagi ayat-ayat tertentu, dia baca, dan akhirnya jadi gila isim. Itu bahaya tuan-tuan. Jadi kena hati-hati, sebab apa yang dia dapat tu, dia dapat tengok alam gaib tu, tapi yang dia nampak tu alam syaitan, alam jin, bukannya laduni yang Allah bagi. Sebab laduni yang Allah bagi ni, dia bukan berlaku secara sentiasa berlaku. Dia akan ada waktu-waktu tertentu. Yang penting tak boleh cerita kat orang. Sebab tu dalam kes Nabi Khidir, Nabi Musa ni, bila Nabi Musa kata, okey, aku akan ikut kamu, aku tak akan tanya apa-apa soalan, dan kamu akan dapati aku seorang yang sabar. Satajiduni insya'allahu sabira. Macam mana? Satajiduni sabira wa la a'silaka amra, gitu. Betul? Qala fala tasalna an syai'in hatta udsalaka min zikra fantalaka. Okey, ayat terusnya dia ialah bila Nabi Musa setuju nak ikut, tak nak tanya apa-apa, maka Nabi Khidir kata, okey, ikut aku. Maka berlakulah 3 peristiwa tadi yang saya nyatakan, iaitu 3 peristiwa ni berlaku. Yang pertamanya ialah kisah bila Nabi Khidir, Nabi Musa duduk atas perahu. Fantalaqa hatta iza raqiba fis safinati kharaqaha. Bila naik perahu, setengah-tengah jalan tu, atas air tu, tiba-tiba Nabi Khidir ambil kapak, buat lubang pada perahu tu. Dia kopakkan perahu tu sehingga berlubang,
Maka kata Nabi Musa, qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kenapa kau buat bocor, kau buat lubang pada perahu ni? Nanti kalau buat lubang ni, nanti bocor, tenggelam penumpang. Dia dah tegur dia lupa yang Nabi Khidir dah pesan jangan tanya apa-apa. Lalu Nabi Khidir kata, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku dah cakap, wahai Musa, kamu tak akan sabar. Tuan-tuan tahu tak, ketika itu Nabi Khidir dikurniakan laduni, Allah kasyafkan pandangan baginda nampak daripada perahu ni. Dia nampak satu jarak yang jauh di pelabuhan itu, raja sedang menunggu. Raja akan rampas kapal-kapal yang elok. Sebab itu dia kata, aku buat lubang tu kerana bila raja tu nampak ada lubang, kecacatan pada perahu ni, raja ni akan lepaskan, tak akan rampas kapal ni. Jadi kasyaf yang dialami oleh Nabi Khidir itu, Nabi Khidir tak cerita pun pada Nabi Musa, walaupun duduk sebelah, tak cerita. Sebab itu syarat orang dapat ilmu laduni, katakan dia dapat kasyaf. Dia tengok, Haji ni ada benda tak elok lah, tapi dia diam, tak cerita pada orang walaupun dia tahu. Dia tengok tiba-tiba kata orang ni tak lama lagi macam akan ditimpa musibah. Dia tak cerita pada orang, tak cerita pada orang tu. Awak kejap lagi jaga-jaga ada musibah, tak cerita, diam. Sebab Allah bagi ilmu tu khas untuk dia, bukan untuk dicerita pada orang. Kalau jenis cerita-cerita pada orang, dia dapat laduni, dapat kasyaf, itu laduni daripada syaitan. Kena hati-hati tuan-tuan. Ini Allah tunjukkan cara jelas. Nabi Musa duduk sebelah, Nabi Khidir tak cerita pun pada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa tak sabar, tegur kepada Nabi Khidir. Kemudian lepas tu Nabi Musa kata, maafkan aku sebabnya aku lupa. Boleh tak aku ikut lagi? Maka ikut lagi. Jalan-jalan jumpa seorang budak tengah main. Lalu Nabi Khidir buat apa? Fantalaqa hatta iza laqiya ghulaman faqatalah. Mereka jalan-jalan jumpa seorang budak, lalu Nabi Khidir tangkap budak tu, bunuh budak tu tiba-tiba. Dan Nabi Musa pun bila tengok macam tu terkejut dan terus hilang sabar, tegur Nabi Khidir, aqtalta nafsan zakiyah, kenapa kau bunuh budak yang tak berdosa ni? Kata Nabi Musa. Jadi Nabi Khidir kata, kan dah aku cakap kamu tak akan sabar dengan orang yang Allah kurniakan ilmu laduni. Apatah lagi kalau ilmu tu dapat pada kamu, lagi kamu tak akan dapat bertahan. Jadi sebab itulah Nabi Khidir dah pesan, jangan tanya. Orang dapat ilmu laduni tak akan cerita. Lalu Nabi Khidir di akhir cerita nanti dia akan beritahu Nabi Musa, sebenarnya Allah telah kasyafkan pada aku, bukan setakat kasyaf tempat, tapi kasyaf masa. Dipanggil tayyuz zaman, iaitu Allah lipatkan masa sehingga kita yang ada kat sini, aku, engkau dan budak ni, budak umur 4 tahun ni, 5 tahun ni, Allah kurniakan pada aku kasyaf, aku nampak dia umur 25 tahun nanti. Umur 25 tahun nanti budak ni akan jadi orang yang kafir, dan dia akan paksa mak ayah dia sembah berhala. Sebab tu aku bunuh budak ni, sebab aku dah nampak dah 20 tahun lagi apa yang dia akan buat. Jadi sebab itulah orang yang kasyaf kan, dia tahu akan datang, dia akan datang, dia akan cerita kat orang. Dia diam senyap seorang-seorang. Tapi dalam kes ni Nabi Musa tak sabar. Wahai Khidir, kenapa kau bunuh budak ni? Terpaksalah Nabi Khidir di akhir cerita tu terpaksa menceritakan apakah rahsia di sebalik kejadian tu, yang mana Allah bagi pada baginda ilmu laduni yang sebenarnya kena dirahsiakan. Sepatutnya tak cerita pada Nabi Musa, tapi sebab Allah dah kata, wahai Khidir, boleh cerita pada Nabi Musa. Jadi berjalan lagi. Nabi Musa kata, wahai Khidir, maafkan aku kali kedua ni. Kalau aku tanya satu lagi, aku tanya kali ni, cukuplah kira perpisahan. Boleh tinggalkan aku, sebab aku memang tak dapat nak hayati sepenuhnya ilmu laduni ni. Lalu berjalan, fantalaqa, ayat ke-77. Mereka sampai di satu tempat, satu kampung, yang mana ahli kampung ni, penduduk kampung ni tak nak bagi mereka makan. Nabi Musa, Nabi Khidir penat kan, dahaga, pergi rumah orang kampung, pergi minta air, dia orang tak bagi. Fa'abau an yudayyifuhuma, tak nak bagi. Dan tengah-tengah duduk keletihan tu, duduk berehat, tiba-tiba Nabi Khidir nampak satu rumah yang mana dinding rumah tu nak roboh. Yuridu an yanqadda,
tembok tu nak runtuh, lalu apa Khidir buat? Fa'aqamah. Dia kata pada Nabi Musa, jom kita tegakkan balik dinding ni. Bila dah buat kan, tolak-tolak dinding, buat kayu sangga semua, Nabi Khidir kata, jom baliklah. Terkejut Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa kata, lau syi'ta latakhazta alaihi ajra. Wahai Khidir, kita ni dah akan sampai kampung ni, orang kampung ni kedekut, tak nak bagi kita makan, tiba-tiba kamu bermurah hati bina pula dinding ni, tak nak ambil upah ke? Kata Nabi Musa. Nabi Khidir kata, haza firaqu baini wa bainak. Ini sebab kamu tanya soalan nombor 3 ni, maka ini perpisahan antara aku dengan kamu. Lalu Nabi Khidir pun ceritakan apa rahsia baginda lubangkan perahu, apa rahsia baginda bunuh budak, dan yang ketiga, apakah rahsia baginda bina balik dinding yang nak runtuh ni. Kata Nabi Khidir, sebenarnya dinding ni, rumah ni kepunyaan wa mal jidar fakana liulamaini yatimaini fil Madinah. Rumah ni yang dinding nak runtuh ni dihuni oleh 2 orang anak yatim. Wa kana tahtahu, di bawah dinding nak runtuh ni, kanzul lahuma, ada harta peninggalan ayah mereka yang soleh. Kalau dinding ni runtuh terus, anak-anak yatim ni tak akan tahu ada harta di sebalik dinding itu, dan mereka akan hidup dalam kesusahan. Jadi aku bina balik supaya mereka tahu ada harta. Tuan-tuan, Allah kurniakan kepada Nabi Khidir kasyaf, nampak harta yang tersembunyi. Orang sekarang bila dapat ilmu laduni, dia buat apa? Dia cari duit. Dia intai, dia penjamatan, dia cari kat mana ada emas tersorok, dia intai kat mana ada harta karun. Itu ada kegiatan tarik duit, tarik barang lama dekat Bukit Pelindung tu. Ada geng-geng perubatan Islam, tok guru yang terkenal pergi ke sana nak tarik emas. Saya kata pelik betul lah. Sebab kalaulah betul Allah buka kasyaf, nampak harta, nampak emas, nampak harta lama ni, tak boleh cerita kat orang. Nabi Khidir nampak tu tak cerita pada Nabi Musa ada harta, sehingga Nabi Musa terpaksa tanya. Jadi tuan-tuan, sebab itulah dalam bab ilmu laduni kalau kita tahu, syarat yang penting ialah tak boleh sebarkan keajaiban, keluar biasaan yang kita dapat melalui laduni. Kalau Allah bagi rezeki, tapi simpan, tak boleh cerita kat orang. Kalau cerita kat orang, maka terbatal, dan berkemungkinan syaitan akan mula memperdaya kita. Kalau tak kita, orang yang dengar, yang tahu kita ada kasyaf tu, dia kata apa? Dia akan cerita kat kawan-kawan, Haji tu hebat, wali Allah tu, dia tahu isi hati aku. Haji tu hebat, barang aku yang hilang, dia tahu kat mana. Jadi tak lama cerita tu akan tersebar, maka orang akan puja kita, puji kita, anggap kita wali Allah, orang keramat. Apa kita rasa? Bangga. Bila bangga, takabur. Syaitan pun masuk lagi, masuk ramai orang datang jadi pengikut kita. Daripada situ bermulalah pengembangan benda-benda yang khurafat dan sesat. Jadi banyak kes-kes yang berlaku macam tu. Saya rasa setakat tu sajalah sebagai pengisian pada malam ni. Sebagai kesimpulan, ilmu laduni memang ada, Allah bagi, Allah kurniakan langsung daripada Allah Ta'ala kepada hamba yang Allah kendaki. Cuma ia tidak boleh dipelajari, tak boleh belajar, bahkan tak boleh diajarkan. Dalam kisah Nabi Musa, Nabi Khidir pun, Nabi Khidir tak ajar. Tapi tuan-tuan tahu tak, Nabi Musa, kalau Nabi Khidir dapat ilmu langsung daripada Allah Ta'ala, Nabi Musa dapat benda yang lebih hebat lagi, iaitu apa? Bercakap direct dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi Musa digelar Kalimullah, orang manusia yang boleh bercakap direct dengan Allah Ta'ala. Bukan ilham, bukan ilmu secara direct pada hati, tapi direct depan Allah Ta'ala bercakap. Ada banyak peristiwa dalam Quran Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala dekat Wadil Muqaddas itu dan sebagainya. Jadi ilmu laduni ada 6 syarat tadi, tuan-tuan dah sedia. Antara yang paling penting ialah laduni perlu dirahsiakan dan tidak boleh disebarkan kepada umum. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dapat manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim.